Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakib Syakir Tahir dan hari ini saya ingin membentangkan keselamatan di dalam makmal sains. Tetapi tajuk saya lebih kepada definisi. Definisi yang saya akan bincangkan terbahagi kepada 4, iaitu keselamatan, kemalangan, bahaya dan risiko. Apa itu keselamatan? Keselamatan ialah keadaan di mana ia terlindung daripada masalah fizikal, sosial, kewangan, politik, perasaan, pekerjaan, psikologi, pelajaran dan perkara-perkara lain yang melibatkan kerosakan dan kejadian yang tidak diingini. Kemalangan pula ialah sesuatu kejadian yang berlaku secara tidak sengaja yang disebabkan oleh beberapa gabungan sebab yang boleh menyebabkan kecederaan fizikal. Sebagai contoh, kemalangan jalan raya dan kemalangan tercucuk benda tajam seperti pisau atau paku. Sekarang saya ingin membincangkan definisi bagi bahaya dan risiko. Bahaya adalah keadaan di mana perkara tersebut boleh mendatangkan dampak buruk, negatif dan kerugian bagi seseorang. Sebagai contoh, mekanik, kimia, biologi, psikososial, fizik dan ekonomi. Risiko pula adalah konsep yang memperihalkan kebarakalian berlakunya keadaan tertentu. Di dalam hidup kita, setiap perbuatan kita mesti ada risiko yang tersendiri. Oleh itu kita berhati-hati ketika melakukan sesuatu perkara. Terdapat satu persamaan untuk mendapatkan sesuatu risiko. Persamaan itu ialah risiko sama dengan kebarangkalian berlakunya kejadian darab kesan dari kejadian. Definisi-definisi ini ialah lebih khusus secara umum. Namun untuk pembentangan ini, ia akan lebih kepada keadaan di dalam makmal sains yang akan dibincangkan oleh rakan-rakan saya yang selebihnya. Itu sahaja bagi saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, 9 simbol hazard yang perlu diketahui. Yang pertama ialah bahan mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak boleh terkena panas, gesekan takat atau percikan bunga api. Oleh itu, kita hendaklah hindari pada pukulan, geseran dan penggunaan api dan sumber nyalaan lain, bahkan tanpa oksigen. Contohnya, campuran hidrogen dan oksigen seperti kalium klorida. Simbol kedua, bahan mudah menyala atau terbakar. Bahan kimia yang mempunyai titik nyalaan rendah mudah terbakar dengan api bansin, permukaan metal panas atau percikan bunga api. Contohnya, minyak tanah, alkohol dan kerosin. Oleh itu, kita hendaklah jauhi daripada benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Simbol ketiga, bahan peroksida air. Bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contohnya seperti hidrogen peroksida, kalium permanganat, amonium nitrate. Oleh itu, hindari sumber penyulut, jaga jarak dan pakailah pakaian pelindung. Bahan keempat, bahan mudah mengkakis. Bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan bila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Hindari daripada kontak langsung dengan tubuh atau sistem pernafasan seperti hidrogen sulfida. Yang seterusnya, bahan beracun. Bahan yang bersifat beracun apabila menyebabkan sakit serius, bahkan kematian apabila tertelan atau terhirup. Tindakannya, jangan telan, jangan dihirup, hindari kontak langsung dengan kulit seperti metanol dan benzin. Simbol keenam, kesihatan serius. Bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesihatan jangka panjang yang bersifat permanen meskipun dalam paparan singkat. Tindakan, jangan sampai terhirup, tertelan dan membiarkan kontak dengan kulit atau mata seperti benzin dan naftalin. Simbol seterusnya, amaran bahaya bagi kesihatan. Bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, dapat menyebabkan ruam atau gangguan kesihatan jangka pendek. Tindakan, jangan sampai terhirup, tertelan atau membiarkan kontak dengan kulit atau mata, dapat menyebabkan kerusakan lapisan ozon seperti amonia dan benzene chloride. Simbol ke-8, gas bertekanan. Gas yang disimpan di bawah tekanan, gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Saluran gas boleh meletup jika dipanaskan. Tindakan, jauhi daripada sumber panas dan hindari kontak dengan kulit atau mata. Contohnya, gas yang terdapat pada saluran perpaipan. Simbol hazard yang terakhir, berbahaya bagi persekitaran. Bahan yang menyebabkan kematian ikan atau organisma aquatik. Tindakan, jangan menghirup debu material ini dan hindari daripada buangan ke lingkungan seperti sungai. Contohnya,
bahan beracun untuk tanaman atau ekosistem air seperti petroleum dan chlorofluorokarbon (CFC). Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Farisnani binti Hamizan dari Fakulti Sains Kenaan. Jadi, saya akan menyambung perbicaraan rakan saya sebentar tadi. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa jenis makmal yang wujud di dalam sekolah ataupun di dalam universiti. Antaranya adalah makmal sains, makmal komputer dan juga makmal bahasa. Setiap makmal pasti akan ada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jika kita tidak mematuhinya, mungkin kita akan menanggung akibat yang dahsyat pada diri sendiri. Jadi sekarang saya akan menekankan akibat jika tidak mematuhi peraturan di dalam makmal sains. Okey, yang pertama, jika kita tidak mematuhi peraturan di dalam makmal sains, ianya boleh menyebabkan gangguan pernafasan ataupun gangguan pada organ dalaman jika kita terbau atau terhidu bahan kimia yang berbahaya. Setengah bahan kimia mempunyai bau yang tajam di mana jika kita terhidu secara banyak ataupun secara agresif, mungkin akan mengganggu sistem pernafasan ataupun organ dalaman kita. Kerana bau-bau yang tajam itu boleh mengakibatkan kita sesak nafas dan kekurangan oksigen. Yang kedua adalah boleh menyebabkan kebakaran atau letupan atau pelepasan gas beracun. Bahan kimia jika kita mencampur adukkan secara rawak ataupun tanpa melihat prosedur di dalam lab manual, kita mungkin akan mengalami letupan ataupun kebakaran. Kerana bahan kimia memerlukan isi padu ataupun jumlah yang sebetulnya supaya bahan kimia dapat bertindak balas dengan baik dan juga boleh mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Seterusnya, jika kita tidak mematuhi peraturan di dalam makmal sains, kita pasti akan mengganggu ketenteraman orang lain yang berada di dalam makmal. Sebagai contoh, jika kita berlari-lari ataupun bermain dengan alatan-alatan di dalam makmal sains, mungkin peralatan itu akan pecah. Atau contoh kita berlari tu, lepas tu kita terlanggar wire dia, wire peralatan sedang digunakan itu, tentulah kawan kita akan marah. Ataupun lebih teruk lagi, peralatan itu boleh rosak. Jadi berhati-hatilah semasa di dalam makmal sains. Yang terakhir, yang paling teruk sekali, boleh mengakibatkan kematian. Contoh, seperti tadi, jika terhidu bau yang kuat ataupun bahan kimia yang berbahaya, kita akan mengalami gangguan pernafasan. Dan mungkin jika oksigen terlalu lambat untuk masuk ke otak ataupun masuk ke dalam badan kita, kita akan pingsan ataupun terus boleh mengakibatkan kematian. Jadi, silalah patuhi peraturan di dalam makmal sains dan sila patuhi arahan guru atau pensyarah-pensyarah semasa di dalam makmal sains kerana kita tidak mahu perkara-perkara yang tidak diingini berlaku secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurin. Dalam slide ni saya akan explain tentang cara mencegah kemalangan di makmal sains. First, saya nak korang tengok video pendek yang saya buat ni. As you guys can see, there is a fire and ianya adalah salah satu contoh kemalangan yang boleh berlaku di makmal sains. Dan perkara-perkara yang korang boleh buat untuk mengelakkan kemalangan macam ni berlaku adalah, first, kenal pasti bahaya. Korang kena aware sekiranya ada bahaya berlaku di sekeliling korang. Korang tak boleh buat tak tahu je. Second, wujudkan tempat bekerja yang selamat. Make sure meja korang bersih dan kemas sebab kalau bersepah nanti risiko berlakunya kemalangan tu tinggi. Ketiga, gunakan teknik mengangkat barang yang betul. Nanti saya akan share video tentang teknik tu selepas slide ni. Seterusnya, pastikan menggunakan alat pelindung diri. Contohnya kalau korang nak pegang bahan kimia yang berbahaya,
korang kena pakai gloves lah, dan juga kerap berkomunikasi antara ahli kumpulan sebab korang buat kerja sama-sama, so korang kena berkomunikasi supaya memudahkan aktiviti yang korang buat dan dapat memupuk semangat kerjasama. Akhir sekali, pendidikan dan latihan, which is apa yang kita orang tengah buat sekarang ni, iaitu kita orang menyampaikan info tentang keselamatan di dalam makmal sains. So korang dengar, korang tahu, so yeah. A quick tip is always make sure we're keeping whatever weight we're carrying close to our body, and we always want to get as close to the weight as we can when we go to pick it up. The second tip is, when you're holding the object, if you had to move it somewhere or put it on a shelf, we want to avoid twisting at our spine. The idea is to make sure we're pivoting and moving our feet, rather than twisting to place it up on a shelf. We're going to maintain that neutral or arched position. Our butt's going to go out behind us. Our chest will be up, and then before we lift it, we're going to pick our head up. Now we're maintaining that good spinal alignment throughout our neck and our lower back. So we drop our butt down, maintain that neutral spine position, use our legs to lift, keep the object real close to our body. We're going to drop down on one knee, try to maintain the neutral spine position. From this position, I can get the book off the shelf. If I had to empty the dishwasher, this would be an effective position to be in. If I had to empty a dryer, this would be an effective position to be in. I'm putting less strain on my lower back. This technique is useful if you have something nearby to give yourself some support. And the idea is, I'm going to reach down and kind of extend my one leg out behind me. Now at first glance, somebody might say, oh wait, he's bending out his back. Really what I'm doing is I'm hinging at my hip. And remember, that hip is built for movement, and it has a lot of strong muscles to give it some support. So this isn't putting a lot of unnecessary strain on my hip. And it's allowing me to maintain a neutral spine position, reach down to pick up the object, and then come back up. Now this technique can also be modified. If I had to reach for something further away, where I still didn't want to kind of bend at my lower back, I could still kick one leg a little bit out behind me, and allow me to reach without a lot of excessive bending on my lower back. So we get down on one knee, kind of roll it up onto the knee, keep the weight close to our body, and stand up, always keeping the weight close to our body. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Asma Aisyah binti Madod dari Fakulti Sains Kenaan. Seperti yang anda lihat di slide yang saya paparkan, merupakan laporan berita tentang kemalangan di makmal sekolah yang biasa dilihat dan didengar dari dulu hingga sekarang. Kejadian murid yang melecur akibat daripada air panas ketika sesi amali sains di sekolah yang dikatakan bukan kejayaan guru bermaksud murid-murid tersebut tidak berhati-hati dan tidak peka dengan keadaan sekeliling semasa sesi amali sains yang menyebabkan murid-murid tersebut melecur hampir seluruh badan dan dirawat di hospital. Begitu juga dengan kejadian termometer merkuri pecah menyebabkan 6 orang murid dirawat di klinik kesihatan berhampiran. Hal ini terjadi kerana murid-murid tersebut bermain dengan tidak berhati-hati sehingga termometer merkuri pecah dan menyebabkan murid-murid tersebut pening dan mual. Laporan mengatakan bahawa jika murid-murid tersebut lambat dirawat boleh mengakibatkan kerosakan paru-paru, gangguan sistem pencernaan dan banyak lagi. Daripada dua kejadian tersebut, kita dapat mengambil iktibar bahawa benda kecil yang dianggap perkara remeh boleh mendatangkan keburukan kepada diri kita. Maka, berhati-hatilah sepanjang masa dan di mana pun anda berada.